Mari tukar huruf rumi jadi jawi. B basi jadi dal. F fajiga H ha. J jim K kaf K kaf. L lam M mim N nun. P pa Q kof arro. S sin tita viva. W wow ya Z zai. Jangan lupa NY-nya NJ-nya. Huruf vokal ada 5 banyak guna. A alif I ya U O wow. Huruf awal E I O U. Perlu alif duduk depan datang bantu. Huruf vokal ada 5 banyak guna. A alif I ya U O wow. Huruf awal E I O U. Perlu alif duduk depan datang bantu. Okey, baik. Selesai untuk kita punya ni. Okey, jadi Ustaz nak apa ni untuk hari ni kita buat untuk apa nama tu? Quiz boleh ya? Boleh ya? Okey, Ustaz akan buat untuk quiz. Jadi semua lihat pada link yang sebentar lagi Ustaz akan masukkan. Tak sekarang ke? Nanti kan? Boleh tak sekarang? Sekarang boleh tak? Boleh. Boleh Ustaz. Boleh. Boleh ya? Okey, sekejap Ustaz tengah buat ni untuk quiz kamu. Dua, tiga, empat. Okey, semua sedia? Okey, Bersedia. Okay. Hari ni kita banyak quiz sikit, kita ada 3. Kalau sempat kita buat 3, tak sempat kita buat 2 saja quiz ya. Okey. Okey, semua sedia. Yang ni yang kita dah belajar tak tahu Ustaz nak kalau boleh 70% ke atas. Ya. Okey, semua sedia. Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim boleh buat sekarang. Boleh lihat pada chat. Ustaz saya dah tekan. Okey, boleh. Ustaz. Ya. Apa tu Ustaz share screen sekarang ke? Tak kan? Share screen. Ustaz share ni lah, share link. Yang untuk Kahoot. Yang untuk untuk kita punya quiz. Ya Ustaz, kalau saya masuk awal, kalau Ustaz Ustaz tunjuk markah, nanti saya terkeluar sendiri. Oh, ya ke? Tak apalah. Itu tak ada kena-mengena tu. Itu kamu punya ni, kamu punya internet tu. Itu bukan Ustaz punya link. Tak ada kena-mengena Ustaz punya share. Itu kamu punya internet. Check balik sebab kawasan kamu tu ada masalah. Cuba check balik ya. Ustaz, ada seorang nama dia Muhammad Hazrin. Kenapa dengan dia? Bukan. Haris lah. Haris. Haris. Kenapa dengan Haris? Saya dengan Haris je. Kenapa ya Ustaz? Saya dengan Haris tak faham, tak dengar, tak faham. Apa kamu cakap? Sebenarnya kenapa saya ada 2 orang je? Haris dengan saya. Takif. Haris dengan saya. Saya tu siapa ni? Siapa ni? Takif. Takif. Kenapa Takif? Takif, Ustaz tak faham apa yang kamu cakap. Takif, Haris dengan kamu kenapa? Apa masalah kamu dengan Haris? Tak ada banyak orang pun kat sini. Ada.
Saya nampak Takif dengan Haris lah. Memanglah yang kamu nampak itu dekat list Ustaz ramai. Oh, Yang lain tu tak siap lagi. Memanglah kamu nampak kamu dua orang je sebab kamu dah siap. oh, Saya nampak ada friend saya dengan kait dengan Nampak ni ramai ni dekat list Ustaz nampak. Tengok ni Ustaz share kan. Ramai ni. Ada 7 orang. Kat sini. Tapi Wow. ada lagi yang tak siap lagi. Haris yang tetap nombor 1. Ryan nombor 2, Zafran nombor 3, Anas nombor 4, Kaid nombor 5, Takif nombor 6, Iman Arik nombor 7. Ustaz tengok balik ada lagi tak? Tengok ni. Nampak tu. Ryan memotong Haris. Tengok dengan markah 90%. Tengok dekat situ. Zafran tempat yang ketiga ya, dahsyat dan Zafran dia. Tempat yang ketiga. Bagus peningkatan tersebut. Alhamdulillah. Anas tempat yang keempat. Tengok dekat situ. Haris, hati-hati Haris. Saya salah 2 je. Tengok No. Anas nombor 3. Dan tengok Anas memotong. Zafran. Anas memotong Zafran. Ya. Takif kan, Takif okey. Takif masih lagi tetap pada nombor 6. Ryan 100 betul. Ingat jangan main buat. Tengok betul-betul. Tapi alhamdulillah tengok markah kamu pun 70 ke atas, 70 ke atas. Okey bagus ya. Tengok betul-betul. Jangan main buat yang kita dah belajar hari tu. okey. Ui, bagusnya kamu. Okey, usah refresh balik. Okey, saya tengok balik. Yes. Anas nombor 2. No. Haris turun kepada nombor 4 dan Iman Arik nombor 3. Alhamdulillah Zafran turun kepada, tapi Zafran masih lagi markah yang bagus ya. Tapi masih meletakkan diri dia 70%, tetapi ranking nombor 5. Takif nombor 6 lagi, stay nombor yang sama, suka sangat nombor 6 ya. Okey, Kaid nombor 7 akhir sekali. Kaid dah siap belum lagi siap kan? Okey, usah refresh balik. No. Iman Arik nombor 3, Haris nombor 4. Ustaz, saya dah habis. Haris, tu tak nak kata. Haris, cuma Ustaz nak tegur sikit. Kamu bila dapat soalan, kamu jangan cepat-cepat nak habis. Kena tengok betul-betul soalan tu. Jangan main buat tu. Satu sahaja salah boleh tukar markah kamu. Nanti habis. Nanti lama-lama. Nanti Ya, dia punya time tu dia akan habis. Tapi Ustaz dah letakkan 20 saat, 10 saat. Jangan risau, itu boleh sempat lagi tu. Siapa yang tak siap lagi tu? Siapa yang tak siap lagi? Ustaz, Siapa bagi yang tak link siap lagi? Ustaz. Bagi link. Okey, sekejap. Ustaz tengok balik. Oh, Ryan masih lagi tak bagi orang lain naik ya. Bagus ya Ryan ya. Ustaz, saya dah habis. Oh, Anas dah habis. Anas tetap hari ni champion ya, nombor 2. Iman Arik. Mana Iman Arik? Tunjuklah muka sikit. Iman Arik. Nampak Arik boleh nampak air terjun dia. Okey, Iman Arik nombor 3. Haris. Kaisar baru masuk. Okey, Kaisar. Kaisar, kamu nak buat tak quiz? Boleh. Boleh. Nak buat Ustaz bagi kamu dalam 3 minit je. Buat siapkan. Okey. Sekejap ya Ustaz. Sekejap saya tengok balik kat sini.
Apa nama ni? Kamu tak nama apa Kaiser? Okey Kaiser, buat sekarang. Ustaz tunggu. Apa cuba? I make you pie. Oh boy, what flavor? Pork Okey, flavor. hati-hati ya. Bila dah Kaiser dah masuk, kamu akan berkurang jika Kaiser. Lapan orang. Tapi Ustaz tengok dekat sini markah bagus, takif bagus, 60% tak ada kurang daripada 50. Maknanya masih lagi kategori B. Cuma ranking je, nombor apa. Ding 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 ding. Kaiser, kedudukan terakhir masih lagi sedang dibuat. Soalannya tu baru di ni. Kita lihat adakah dia naik. Kaiser seperti biasa, mulut dia tak boleh nak diam. Dia tetap akan bercakap juga dalam keadaan dia buat kerja. Tak apa. Kita tengok adakah percakapan itu boleh naikkan markahnya. Kita lihat kat situ. Yo. Kita tengok. Wah, Kaiser memotong kaid. Dengan markah 30 markah 30%. Hati-hati takif. Ustaz, Kaid tengah buat ke apa? Tak tahulah kaid. Kaid kamu dah siap ke kaid? Dia tak ada link. Siapa kaid? Hazril. Hazril tak ada link ke? Hazril kalau tak ada link. Saya ada. Dia baru masuk. Ustaz. Dia ada link tak? Banyak. Yang lain tolong senyap. Saya nak tanya ni. Okey, Kaid. Kaid, kamu dah dapat link belum? Tak dapat lagi? Saya dapat. Oh ya ke? Okey, kalau macam tu Ustaz hantar link ya. Kaid, buat balik ya. Okey. Okey, buat sekarang. Ustaz, Rozain Ustaz. Rozain dah masuk dah ni dah dapat dah belum? Okey, Rozain buat sekarang Rozain. Ustaz bagi link. Makin ramai ni. Wow. Ustaz bagi link. Sekarang buat sekarang. Okey, kita tengok kat sini. Tengok Kaiser tu Kaiser. Apa jadi Kaiser? Kaiser nombor 4. No. Nombor 4 Haris dari nombor 5 Haris. Minta maaf Haris. Sorry, sangat-sangat sorry. Okey, tengok apa jadi. Pak Hakim, sebab soalan Ustaz ni, soalan adalah soalan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan suku kata buka dan juga padanan huruf. Itu kalau tak dapat kita tahu dah. Alhamdulillah Ustaz tengok praktikal masih 50 ke atas. Okey, sekejap. Arisa dah masuk. Arisa tak masuk lagi kan? Tengok dekat situ Kaiser nombor 2. Anas, minta maaf Anas. Kaiser nombor 2. Ryan, hati-hati tengok Ryan. Kaiser. Kaiser. Dahulu kamu. Kaiser dah habis belum? Habis dah? Nampak gayanya Ryan nak bagi siapa-siapa memotongnya. Haris nombor 5. Okey, tak apa, kita tengok balik. Kaid. Ni Kaid ya. Lihat Kaid. Okey. Okey, Kaid masih lagi tengah buat. Okey, Kaid dah siap belum? You know what I hate? Child's murder. Oh no, here comes some nuts. I'm gonna get ya.
Okey, ini terakhir ya Ustaz Nizam. Tengok lihat. Okey. nak step nanya. Oh, Tengok. Kaisar, tolong jangan bising Kaisar. Okey, dengar ya. Okey, untuk kali ni alhamdulillah kita dah dapat iaitu nombor 1 Ryan. Okey, ucapkan tahniah pada Ryan, pertama kali mendapat nombor 1. Tahniah. Yang nombor 2 Kaisar. Tepuk tangan untuk Kaisar. Baru-baru masuk je terus dapat nombor 2. Hebat. Ya. Dan seterusnya diikuti dengan Anas nombor 3. Okey, tahniah. Okey, tahniah. Yang 4 Iman Arif pun tahniah ya, tahniah ya. Walaupun dia nombor 4 tetap 90% A. Kalau kita lihat dekat sini. Haris, A juga tapi nombor 5, tahniah juga. Dan seterusnya Zafran, tahniah ada peningkatan 70%. Walaupun nombor 6 tapi peratus tinggi. Takif nombor 7, 60%. Okey, tahniah. Dan Kaid mungkin dia tak boleh teruskan. Kaid masih lagi tersekat kat situ, mungkin ada masalah lain ataupun tidak. Dan Kaid Haizal pun sama Hazril ke Haizal ni. Okey, tak apa. Itu saja apa ni untuk ni. Okey, ini ada kuis yang kedua. Tadi kita dah buat terbuka. Yang ini adalah ayat dan juga perkataan-perkataan kamu kena rumikan. Faham tak? Soalan tu tak silap Ustaz ada 8 je, tak silap Ustaz jadi kena buat betul-betul kan? Kena buat betul-betul dan Ustaz, soalan apa Ustaz rumikan? ada dekat situ Rumi Kejawi, kamu tengok kat situ. Faham ya? Kejap Ustaz akan masukkan link. Okey, boleh lihat masing-masing nanti. Okey. Buat ya. InsyaAllah kamu boleh buat. Okey, Ustaz akan bagi soalan ni. Okey, sekejap 4. Okey. Okey. Sedia semua? Sedia ya? Okey, sedia. Ustaz akan bagi pada semua sekali. Okey, semua sekali sedia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, buat sekarang. Okey. Jauh. Ulama Ruzain yang pertama, yang lain sedang mengikuti. Jangan buat cepat-cepat, baca betul-betul. Kamu semua nak bantuan ni tak? Nak bantuan kat dalil tak? Tak nak ya? Kalau tak nak tak apa, buat terus. Nak tengok balik. Woi, Haris yang pertama. Cuba membalas Ini rumah kesalahan yang tadi mendapat juara. Kita tengok jadi yang lain. rumah saya. Ayah. Ayah. Siapa letak nama Kok? Kok tu Kok. Kau Kok. Tak nama. tak apa. Tiba ada nama Kok kat sini. Nama. Ada Saya nama Kok. Saya berkok. Saya budak. Dah. Betul. Mulapan.
4. How do I do the 4? Oh ni. Tu. Siapa kap? Kap ke kok? Dah Ustaz. Apa kap kan kok eh? Apa dia tak nama kok? Macam pula. Apa tu? Sekejap. Saya nampak dalam skrin saya nombor 2. Kat dalam Kat dalam Sabar, belum refresh lagi. Jangan gaduh. Ah. Okey, Anas Apa nombor kok? 1. Woi, buat Anas. Anas nombor 1 ya. Pertama kali Anas menduduki lalu diikuti Iman Arik nampak gayanya Saya. rapi. Lalu Zafran terbaik, Zafran. Nombor 100%. Dan seterusnya itu apa nama ni? Haris nombor 4. Haris tetap yang sama Haris. Haris tu lah kata jangan cepat sangat Haris Rozael. Saya tak cepat pun. Kan? Dekat sini sebenarnya Saya jatuh. sebenarnya markah ni ikuti pada ni je daripada apa ni kecepatan kamu membuat. Kan? Kecepatan yang kamu buat. Okey, sekejap. Lagi tak? Sekejap. Okey. Sekejap, Ustaz tengok balik. Mana tu markah kamu berubah. No, don't jump. You're so much Sama ya, Israel nombor 5. Everybody do 100%. Bagus. Putra Kaisar tetap nombor 6. Bagus. 88. Kaisar macam mana belum apa ni buat 6? Tadi saya nampak dekat skrin saya nombor 2. Kejap. Kenapa Takif? Kenapa Takif? Dia cakap apa Takif? Okey, lepas tu Ryan nombor 7, 88. Tetap A juga ya. Takif. Apa jadi Takif? Takif, kenapa hanya apa ni terlepas ke apa? Terlepas. Tak ada Ustaz. Terlepas pun. Kenapa 38? Tak dengar. Kenapa dapat 38? Lepas tu Khair Raizal. Sama. Okey, sekali lagi. Tak kejap. Sekali lagi ya. Haris, chat. Oh, bagus tahniah ya. Okey, Ustaz. Lihat pada markah iaitu Muhammad Anas. Hari ini juara. Muhammad Anas 7,238. Iman Arik. Yang lain terus senyap. Okey. Lepas tu Iman Arik dengan 6,880. Zafran 6,603. Dan Haris diikuti dengan Haris nombor 4 iaitu 6,544. Lalu diikuti dengan Rozain nombor 5 iaitu markahnya 6,455 kan. Kalau kita lihat dekat sini kan, kalau kita lihat kat sini kuranglah sikit kan. Putra Kaisar pun sama lebih kurang 88 kan. Tak naik pada 90, sikit lagi nak 90. Dan 6,265 dan seterusnya iaitu Takif Ryan 88 6,176. Takif dengan markah 2,447 tapi boleh tahan dah kan. Tapi sikit lagi ya Takif atau Kak bukan ada masalah teknikal dan Kak Haizal pun sama. Okey, baik. Itu saja untuk kuis pada hari ini. Ustaz akan sambung untuk kita punya apa nama tu? Kita punya tulisan semalam. Okey. Buka buku, ambil pensel, buat sekarang sambungan semalam. Buat sekarang. Saya dah habis. Yang ni yang ni dah siap belum? Belum lagi kan Nas? Ini yang Hamzah ni. Yang Hamzah yang 3/4 daripada baris. Iaitu Hamzah berada di tepi. Kita tengok dekat situ. Ustaz bukan saya dah siap bukan yang ni.
Belum, yang itu yang semalam yang ini. Semalam yang ini, semalam Hamzah yang bawah. Yang ini Hamzah tepi. Hamzah Kaiser, jangan banyak main Kaiser, buka buku, buat sekarang. Maaf Ustaz, tadi kawan saya call, lepas tu saya kena cakap saya tengah agama ni. Oh ya ke, gangguan lah tadi. Kita tak apa. Nanti lain kali punya ni nanti cakap dengan kawan kamu jangan boleh Kait? Boleh. Alright. Boleh buat sekarang. Dah siap. Ustaz, saya dah siap. Okay. Ustaz, Okay. saya dah siap. Tak apa. Yang lain tu tak siap lagi. Okey. Nanti saya I bet you pie. One is from sama. Sudah semua? Yang kos. Belum Ustaz. Okey, sudah ke? Belum, lagi satu je Ustaz. Berkenaan dengan ni ya, Hamzah dia berada di tepi alif, sebelah kiri. Pastikan kedudukan tersebut dia ada 3 bahagian, dia ada 3. Ustaz dah siap. Ya. Pasti. Okey, dah siap tak apa. Okey, baik. Yang tak siap lagi tak apa, kita akan sambung pada minggu hadapan sebab Ustaz Zahiri pun dah masuk dah. Okey, jadi
Ustaz akan serahkan pada Ustaz Zuhairi. Okey, jangan hilangkan buku kamu ya. Ada yang hilang buku dan sebagainya, tak nak ya. Okey, itu saja dulu Ustaz. Okey, terima kasih untuk kuis pada hari ini. Okey, terima kasih dan tahniah pada Ryan dan juga Anas dapat kuis pada dapat nombor 1 kedua-duanya. Okey, terima kasih. Okey, itu saja daripada Ustaz. Okey, saya akan serahkan pada Ustaz Ahmad ataupun Ustaz Zuhairi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Okay. Hey there, Marshmallow Man. Hello. Hi. How do you you Guilty. I smack my own. Buatnya lembu tu. Okey, kita baca doa lah. Kita baca doa dulu. Sebelum kita mulakan belajar, kita baca doa sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kenapa untuk tu cakap hello? Kenapa dia tak cakap hello? Apa dia Kaisar? Kurang jelas, kurang jelas. Kenapa untuk tu cakap hello? Hello lah, hello to everyone. Siapa yang melihat. Okey, jadi hari ini sepatutnya adalah subjek solat, tapi kita tidak akan belajar subjek solat lah. Kita akan belajar ulang kaji berkenaan dengan subjek kurban. Kurban Aidiladha. Sebab kita pun kita pun tengah musim raya. Jadi kita mulakanlah ataupun kita ulang kaji sama-sama berkenaan dengan apa dia Anas? Ustaz mute semua orang. Ada subjek korban. Apa dia Anas? Kurang jelas, kurang jelas. Jadi Ustaz mute. Tak ada subjek korban Ustaz. Tak ada subjek korban. Yang ada subjek nanti akan ada subjek Aidiladha. Aidilfitri dan Aidiladha. Tapi Ustaz awalkanlah. Jadi hari inilah kita akan bincangkan berkenaan dengan Aidilfitri dan juga Aidiladha. Cuma hari ini kita akan fokus kepada Aidiladha, iaitu korban. Okey, yang pertama. Aidiladha ni sekejap ya. Bilakah hari raya Aidiladha? Siapa tahu? Ustaz nak tanya Haris. Bila hari raya Aidiladha? Berapa Zulhijjah Haris? Agak-agak berapa? Kalau Aidilfitri 1 Syawal. Kalau Aidiladha berapa Zulhijjah? 3. Bagi pula kepada Taqif. Berapa Zulhijjah? 3. 3. Okey, Taqif jawab 3. Kita tanya pada Iman Arif, berapa Zulhijjah? Berapa Zulhijjah agak-agak Iman? 10. Taqif jawab 3. Ustaz, saya Ustaz. Iman jawab 10. 10. Ayo. Okey, Iman jawab 11. Betul Iman? Tak. Berapa? 20. 20. Okey, Iman jawab 20. Anas, berapa Zulhijjah? Berapa Anas? Buka audio tu Anas. 10 Ustaz. 10. Larry. Okey, 10. Sama dengan Qaid lah. Larry. 10. Kaisar. What do you think? Berapa? Zulhijjah. Zulhijjah tu apa? Zulhijjah tu apa? Zulhijjah tu bulan. Bulan tu apa? Bulan
bulan tu apa? Bulan tu moon. Bulan apa? Berapa Zulhijjah? Saya tak faham lah. Kalau Ada Aidil kosong. kalau Aidilfitri 1 Syawal. Kalau Aidil Adha berapa Zulhijjah? Hari raya Aidilfitri 1 Syawal. Saya Hari tak raya faham. Aidil Adha berapa? Saya tak tahu, tak faham. Okey. Kak Aisyah tak tahu. Jawapan dia adalah jawapan dia sekejap Jawapan dia adalah 10 Zulhijjah. Bagus Hazril, Haizil dan semua sekali lah. Bagus alhamdulillah. Jadi berapa Zulhijjah? Berapa Zulhijjah? 10 Zulhijjah untuk Aidil Adha. Jadi apa yang berlaku pada 10 Zulhijjah ni? Kita akan sembahyang raya. Kita akan sembahyang raya pada awal pagi. Bila sembahyang raya, lepas sembahyang raya baru kita boleh sembelih lembu ataupun sembelih binatang, haiwan korban kita lah. Okey, 1 hingga 9 Zulhijjah ni kita nak buat apa? Kalau 10 Zulhijjah kita raya, Aidil Adha 1 hingga 9 kita buat apa? Kita akan berpuasa. Kita akan berpuasa sunat lah, bukan berpuasa wajib. Bagi yang mampu dia akan berpuasa. Bagi yang tak mampu, dia tak berpuasa pun tak jadi masalah. Ini hanya puasa sunat sahaja. 1 hingga 9 Zulhijjah disunatkan untuk berpuasa. 10 Zulhijjah kita akan sambut Hari Raya Aidil Adha. Dan 9 Zulhijjah itu adalah puasa yang sebaik-baiknya untuk kita lakukan. Sebab apa? Sebab ada yang mengatakan siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, Allah akan ampunkan dosa dia tahun lepas dan tahun yang akan datang. Itu antara kelebihan dia lah. Berpuasa di bulan Zulhijjah, 9 Zulhijjah ini. Takrif ada soalan ke? Tak ada. Okey. Ustaz. Jadi saya itu lagi tak faham bila Ustaz ya. macam tu. Okey, tak apa. Slow-slow. Nanti kalian akan faham. Jadi 1 hingga 9 Zulhijjah kita disunatkan untuk berpuasa. 9 Zulhijjah itu adalah puasa yang sebaik-baik puasa sunat. Pada 1 hingga 9 Zulhijjah itu. Dan 9 Zulhijjah dinamakan sebagai puasa hari Arafah. Jadi di sinilah kita akan berdoa. Kalau siapa yang tak pergi haji, dia akan berdoa lah dekat Malaysia. Dia akan berdoa supaya diampunkan dosa dan sebagainya. Okey, sampai bila kita sambut Hari Raya Aidil Adha ni? Sampai bila kita sambut Hari Raya Aidil Adha? Kalau Hari Raya Aidilfitri kita sambut sehari je. 1 Syawal sahaja. Hari Raya Aidil Adha kita akan sambut pada 10 Zulhijjah. Kemudian selepas solat hari raya lah. Kemudian kita akan sambut 11 Zulhijjah. Dan yang ketiga kita akan sambut 12 Zulhijjah. Dan yang keempat 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah. Ya. Bukan yang tu macam leprechaun buat untuk ambil lak ke? Lak kalau contohlah ada nak ambil gambar yang buruk, lepas tu tiba-tiba lama-lama. Apa dia Kaisa? Saya tak tahulah. Okey. Ustaz, Haris cakap apa? Kenapa tu macam clover? Macam clover. Clover tu apa? Daripada Nenek Sandy tu yang tu. Okey, Ustaz teruskanlah. Ustaz tak faham game-game apa semua. Okey, jadi sampai bila kita sambut Hari Raya Aidil Adha? Kita akan sambut 4 hari. Iaitu pada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari ini kita tak akan berpuasa sunat. Haram untuk kita berpuasa sunat. Dan selama 4 hari inilah kita akan sembelih binatang korban. Sama ada lembu, kambing dan sebagainya lah. 4 hari ini sahaja. Jadi siapa yang buat korban, 4 hari inilah. tu tak boleh tak boleh puasa. Haram. 4 hari ini tak boleh puasa. Sebab apa? Sebab 4 Kalau hari buat ini adalah dosa hari tu? raya. Kalau buat sia-sia lah. Dia tak adalah berdosa. Cuma dia sia-sia puasa dia. Tak dikira sebagai puasa sunat lah. Sebab 4 hari ini adalah hari raya. Macam kita Aidilfitri 1 Syawal.
2 Syawal dah boleh puasa dah. Tapi Aidil Adha 4 hari, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah kita tak boleh puasa, kita kena buat sembelihan. Siapa yang mampu buat sembelihan lah. Siapa yang tidak mampu hanya tolong menolong saja dan peroleh daging. Jadi ada satu hadis daripada Al-Bukhari dan juga Imam Al-Bukhari dan juga Imam Al-Muslim. Jadi Ustaz nak dengar Abang Zafran kita. Zafran ada ke? Haris. Haris ada Haris. Yes, Haris. Cuba Haris baca yang ini. Yang warna coklat ni. Perkara pertama yang kami mulakan pada hari ini. Kemudian kami membantu melakukan perkara tersebut, maka dia telah melaksanakan sunnah kami. Dan sesiapa telah menyembelih sebelum itu, maka ia adalah daging untuk ahli keluarganya, bukan untuk ibadat kurban sedikit pun. Okey, bagus Haris. Alhamdulillah. Yang ini apa maksud daripada hadis ni? Hadis ini maksud dia, contoh 9 hari bulan Zulhijjah kita nak sembelih binatang korban. Itu tak dikira sebagai korban, dia akan dikira sebagai makan-makan kita sajalah. Tapi kalau 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah kita sembelih haiwan korban kita, dia dikira sebagai korban. Dan pahala orang yang berkorban ni besarlah pahalanya. Okey, seterusnya kita pergi kepada kenapa. Kenapa Hari Raya Aidil Adha disebut sebagai Hari Raya Haji. Kenapa Hari Raya Aidil Adha disebut sebagai Hari Raya Haji. Yang pertama kita tengok pada rukun Islam kita. Rukun Islam ada berapa? Ustaz nak tanya Ryan Khairullah. Rukun Islam ada berapa? 5 perkara. 5 perkara. Ustaz nak tanya Ruzain. Rukun Islam ada berapa Ruzain? Ruzain, rukun Islam ada berapa? 5 juga. Alhamdulillah. Seterusnya Iman Arik, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ada 5. Bagus. Alhamdulillah. Semua tepat. Rukun Islam ada 5. Ustaz nak tanya Taqif. Rukun Islam yang pertama apa dia? Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Itu rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua, menunaikan solat fardu. Rukun Islam yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat, menunaikan zakat. Dan rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji bagi yang mampu. Jadi kenapa Hari Raya Aidil Adha ni disebut sebagai Raya Haji? Sebab kalau kita dekat Malaysia ni 9 Zulhijjah kita berpuasa sunat. Tapi kalau jemaah haji, siapa-siapa yang pergi Mekah, jemaah haji, pada 9 Zulhijjah dia akan berwukuf di Arafah. Dia akan duduk di Arafah. Buat apa? Setelah selesai mendengar khutbah jemaah haji, akan berangkat ke Mina. Buat apa ke Mina ni pula? Dia akan kumpul batu kerikil di Muzdalifah untuk melontar. Berapa batu kerikil? 7 anak batu sahaja. Dan seterusnya, jemaah akan melontar pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Di situlah dipanggil sebagai orang kata melontar jamrah. Melontar jamratul wusta, sughra dan sebagainya lah. Masa inilah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Melontar jamrah tu apa dia? Sekejap Ustaz tunjukkan sedikit gambar. Dia macam dinding kan? Dinding besar. Ke? Yes. Melontar
Jamrah. Yang ini. Ustaz, Ini bukan adalah ke? orang panggil Benda tu ada syaitan ke yang macam mana? dalam batu tu ada syaitan ke apa? Okey. Bagus soalan Abang Zafran kita. Ya inilah dia. Melontar jamrah. Okey, kenapa kita nak melontar jamrah? Macam Abang Zafran kita katalah. Dalam dekat batu tu ada syaitan. Dia sebenarnya bukan dekat batu tu ada syaitan. Tapi batu itu sebagai simbolik. Kita melontar, kita baling ke syaitan. Sebab ada satu peristiwa. Ada satu peristiwa di zaman Nabi Ibrahim AS. Semasa Nabi Ibrahim AS dikatakanlah semasa Nabi Ibrahim AS nak menyembelih anak dia Nabi Ismail AS, syaitan mengganggu. Jadi dikatakan Nabi Ibrahim AS mengambil batu kerikil dan baling kepada syaitan. Jadi tempat-tempat inilah disebut dan juga dijadikan tempat sebagai jamrah, melontar jamrah. Di sinilah dia ada tinggi. Dia bentuk dia macam ni. Yang ni melontar jamrah. Siapa yang pernah pergi Amerika akan ada satu batu di sini. Kalau kita dekat Mekah kita baling batu kat batu ni. Tapi Amerika batu ini dia jadikan apa? Dia jadikan sebagai tempat peranginan ataupun tempat tarikan pelancong. Itu jahatnya lah orang-orang di sana. Okay. Itu berkenaan dengan jamrah. Seterusnya. Sekejap ya. Kita pergi yang seterusnya. Selepas melontar di jamrah, maka lengkaplah ibadah jemaah haji. Dah dapat title haji ataupun hajah. Haji bagi lelaki lah, perempuan bagi hajah. Seterusnya kita pergi kepada apakah haiwan yang boleh dijadikan korban. Tak semua haiwan yang boleh dijadikan korban. Ada beberapa haiwan saja yang digariskan untuk dijadikan haiwan korban. Macam hari tu Anas tanya, ayam boleh ke? Kenapa tak guna ayam? Kenapa tak guna itik dan sebagainya? Dia sebenarnya ada sebab dia. Sebab tu haiwan korban ada yang disyaratkan ataupun digariskan oleh ulama-ulama mengikut kepada hadis-hadis Nabi. Jadi apa haiwan yang boleh dijadikan korban? Ustaz nak tanya Hazril. Hazril, haiwan apa yang boleh dijadikan korban? Hazril. Buka audio tu Hazril. Buaya. Kambing. Kambing, bagus. Lagi Ustaz nak tanya Taqif. Haiwan apa lagi Taqif boleh dijadikan korban? Ayam. Ha? Lembu. Lembu. Iman Arif. Haiwan apa lagi yang boleh dijadikan korban? Haiwan apa lagi? Iman. Unta, bagus. Bijak Iman. Alhamdulillah. Itu adalah antaranya lah. Jadi haiwan apa yang boleh dijadikan korban? Yang pertama unta. Yang kedua lembu. Kan lembu ni dan lembu ni ada juga spesies dia, iaitu apa? Kerbau. Kerbau pun boleh dijadikan korban juga. Dan kambing. Kambing pun ada spesies dia. Apa lagi spesies kambing? Kambing biri-biri. Ini adalah haiwan yang boleh dijadikan korban. Ya, Anas? Peliknya muka unta tu. Muka unta tu. Jangan dia bersoal pasal muka unta. Jadi ini adalah haiwan. Antara haiwan-haiwan yang dijadikan sebagai korban. Iaitu unta, lembu, kerbau, kambing, Ustaz, biri-biri. Ustaz, kenapa lembu tu hidung dia satu besar satu kecil? Ustaz, Ini Ustaz. edit je ni. Ya? kenapa Ya, Kaisa? lembu tu nampak macam Macam orang gila?
Itu edit je. Itu edit sahaja. Wahai Kaisar. Betul macam orang gigi. Jadi Unta dah memang macam tu. jadi ini adalah haiwan-haiwan yang boleh dijadikan korban. Unta, lembu, kerbau, kambing, kambing biri-biri. Ini adalah haiwan-haiwan yang boleh dijadikan korban. Macam Ustaz kata hari tu kuda. Kuda boleh ke untuk jadikan korban? Kuda ikut kemampuan dan ikut orang kata ikut orang yang berkorban, ikut tempat yang korban tu. Kalau dah tak ada haiwan dah kat tempat tu, nak juga buat korban. Jadi ada unta saja kat tempat tu, boleh tempat tu dibuat unta. Lembu tu Unta pula senyum. kuda. Lembu tu senyum. Seram. Kuda sebagai contoh. Pasal kuda tadi Ustaz terangkan lagi sekali. Kuda contoh. Dekat sebagai contoh dekat desa Pandan ni dah tak ada dah. Dah tak ada lembu, unta, kambing, dah tak boleh dah. Nak import pun, nak panggil orang datang bawa lembu pun tak boleh dah. Sebagai contoh. Yang ada hanya kuda sahaja. Jadi kuda itu boleh dibuat korban. Sebab kuda itu sahaja yang boleh. Jadi yang lain tak boleh. Tapi kalau ada unta, kalau ada lembu, kerbau, kambing, kambing biri-biri apa semua yang boleh dibawa, utamakan yang ini dahulu. Sebab kuda dia boleh banyak. Dia boleh buat untuk pengangkutan dan sebagainya. Banyak manfaat kuda. Ya. Kerbau mata dia memang macam tu, warna putih je. Kerbau mata dia memang macam ni. Kenapa muka ya. nampak macam hantu? Kalau kita apa tah nak sembelih lembu, kalau lagi sekali Zafran. Kalau nak sembelih lembu kan, lepas tu orang tu tengok lembu tu semua cacat. Boleh sembelih ke? Okey. Dia Kaisar jangan main Kaisar. Okey. Berkenaan dengan lembu cacat. Dia sebelum untuk kita sembelih lembu tu, kita akan jaga lembu tu dengan baik lah. Kita akan jaga lembu tu dengan baik, kita akan bagi dia makan, minum dan sebagainya. Tapi tiba-tiba masa dah nak sembelih tu, kita dah chop dah. Contoh ada 7 orang. 7 orang ni dah chop dah lembu ni. Tiba-tiba sehari sebelum sembelihan lembu tu cacat. Nak buat macam mana? Boleh saja untuk sembelih. Tapi kalau ada lembu yang lain, kalau dipersetujui oleh 7 orang tu, boleh dibuat diganti dengan lembu yang lain. Dan lebih elok kita sembelih haiwan korban yang cukup sifatnya. Haiwan korban yang cukup sifatnya. Tak boleh kita ambil lembu yang cacat, tak boleh kita pilih lembu yang kaki sebelah tak ada dan sebagainya. Itu tak boleh. Lebih baik kita ambil yang sempurna sifat dia. Adalah syarat-syarat dia. Dan macam Zafran kata tadi berkenaan dengan sembelih. Sembelih ini bukan semua orang boleh sembelih. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang boleh sembelih. Siapa orang yang tertentu? Orang yang ada ilmu dah berkenaan dengan sembelihan. Sebab kalau kita salah sembelih, dia akan jadi lain. Dia akan jadi lain. Sebagai contoh, Ustaz tunjukkan satu kisah ataupun satu video. Ini orang tersilap sembelih, tak kenalah. Tak kena pada sembelihan. Sebagai contoh. Okey, Ustaz mutekan dahulu semua. Yang ni. Okey, Ustaz mutekan dahulu. Kita tengok berkenaan dengan sembelihan yang tak betul. Tak pernah first time tengok lembu dah sembelih bangun balik kan. Subhanallah, ya Allah. Kenapa dia macam tak, dia macam sihat ni.
Dia nak tengok kawan-kawan dia lain kot. Okey. Sebenarnya apa yang jadi pada lembu tu? Dia sebenarnya lembu tu dah kena sembelih dah. Cuma mungkin urat pada leher lembu tu tak putus habis. Yang membolehkan darah mengalir lagi, udara pun boleh mengalir lagi pada badan lembu tu. Dan kalau kita tengok sekejap Ustaz carikan urat lembu korban. Minta maaf Ustaz. Ustaz, Tadi saya putih. Ustaz, Ustaz. kenapa dia ambil dekat leher? Bukan dekat perut je ke? Okey, sembelih lembu dekat leher. Sekejap Ustaz besarkan. Inilah dia. Dia ada dua. Urat halqum dan urat marih ataupun merih. Jadi kita akan sembelih. Sekejap Ustaz annotate. Kita akan sembelih, kita akan putuskan dua urat ni. Kita akan putuskan. Jadi tadi tu kemungkinan. Kita tak tahu sebab kita tak ada dekat tempat kejadian. Kemungkinan. Kita ambil warna biru lah. Kemungkinan. Urat halqum ni dah putus. Tapi urat marih ni tak putus. Jadi disebabkan itu lembu tu masih boleh berdiri, masih boleh tengok dan sebagainya. Sebab urat ni tak putus. Ada ke tak ada? Apa dia? Kaki dia tadi ada cukup 4 ke tak? Cukup 4. Tadi binatang apa, lembu tadi semua cukup sifat dia. Cuma kenapa dia boleh berdiri balik? Sebab tak putus. Oh, lumbanya dah kena sembelih dah. Dah kena sembelih dah. Dia sembelih dekat leher dia je ke? Dia sembelih dekat leher. Bukan leher dia pendek je ke? Kalau lembu, kambing, kambing biri-biri dengan kerbau, kita akan sembelih dekat leher dia. Dekat mana? Dekat sinilah. Urat halqum dan urat marih ataupun urat merih. Jadi bila putus je urat ni, lembu tu akan sah lah. Kaisar ada soalan ke? Kenapa dia sembelih dekat leher? Kenapa sembelih kat leher? Sebab kalau kita sembelih, contoh kalau kita cucuk dekat badan lembu tu, darah lembu tu dia tak akan keluar dengan baik, dengan banyak. Kalau kita sembelih dekat leher ni, darah lembu akan keluar. Jadi daging lembu tu akan jadi sedap, daging lembu tu akan jadi, orang kata akan jadi lembut. Cukup orang kata kita tak menyeksa lah. Kalau kita sembelih dekat sini, kita tak menyeksa sebenarnya. Sebab darah tu keluar. Tapi kalau kita sembelih kalau kita cucuk dekat badan lembu, dia akan jadi seksaan lah. Sebab apa seksa? Sebab darah tu akan mengalir. Darah tu akan mengalir. Udara pun akan mengalir. Daripada sini udara masuk sampai ke sini, pergi dekat badan dia. Ustaz. Lambat. Dia akan jadi macam tu. Jadi lambatlah. Macam Zafran kata, lambatlah mati kalau kita cucuk badan lembu. Tapi kalau kita sembelih dia dekat sini, 10 minit dia dah boleh mati dah. Tapi Ya? Ustaz, Siapa? Saya. Kaisar. Apa dia? Kenapa kita tak nak buat heroic fight dengan lembu ni? Contohlah lembu ni villain, dia tak buat apa-apa langsung. Kita larilah dekat lembu tu, kita backflip, lepas tu cucuk dia dekat leher. Dia mana Kena boleh potong. cucuk? Dia kena sembelih. Dia kena slow, dia sembelih je. Ya. Sembelih Hazril. tu Badan ni. Hazril, apa dia Hazril? Daging lembu kat badan ni. Apa dia Hazril? tapi orang kalau dia potong leher mati je. Orang potong leher, semua makhluk kalau potong leher akan mati. Cuma semut saja. Semut dia tak akan mati potong leher. Semut pula lipas. Lipas dia tak akan mati bila potong leher. Kenapa Sebab apa? pula? Sebab dia boleh ni. heroic kan? Dia boleh regrow. Bagus Haris. Lipas udara dia ataupun sistem dia dekat badan. Sebab tu kalau kita potong kepala lipas boleh lagi berjalan. Boleh lagi berjalan apa semua. Tapi tak lamalah. Sehari lepas tu mati dah.
Kalau lembu, kambing apa semua, kalau kita potong kepala, habislah mati. 10 minit dah mati dah. Jadi ada lah. Kalau nak sembelih lembu, bukan semua orang boleh sembelih lembu. Ada orang-orang yang tertentu. Ustaz. Ya. Daging lembu dekat badan ke? Daging lembu dekat seluruh anggota badan dia. Macam ni tengok. Kaki lembu pun ada. Lepas tu dekat kepala lembu ni pun ada. Dekat leher lembu pun ada. Macam ni. Ni daging-daging lembu. Okey, seterusnya. Ustaz katakan tadi. Tak semua orang boleh sembelih lembu. Sebab ada beberapa orang macam ni. Ada beberapa orang dia silap sembelih, dia silap cara, habis dia kena. Sebab tu kalau nak sembelih lembu, waktu korban nak sembelih lembu, budak-budak kena duduk belakang, kan orang kata kan. Budak-budak duduk belakang, budak-budak duduk belakang. Sebab apa? Sebab kalau kita tak jatuhkan lembu dengan baik, kalau kita tak, orang kata tak pegang lembu tu dengan baik, lembu tu boleh mengganas. Google jadi game antaranya yang asli. ini. Okey, Ustaz mutekan dahulu semua. Kita tengok apa terjadi. Sekejap ya. Ustaz mutekan dulu semua. Okey, ini yang terjadi bila kita orang kata tak jaga, tak pegang betul-betul lembu. Ustaz, apa jadi? Apa jadi? Dia tendang kaki orang tu. Itulah dia. Apa jadi? Orang tu kena tendang. Dia Kenapa? sebenarnya kenapa? Darah pasti. Sebab lembu tu rasa terancam. Terancam Dia- tu apa? Kalau Dia kita duduk tengok. belakang lembu. Okey, sekejap Ustaz ceritalah sedikit. Ilmu sedikit lah yang Ustaz Yeay. dapat. Jadi kalau kita tengok dekat sini Okay, saya sedang pay attention dekat hati dia. Okey, dekat sini lembu tu dah menendang dah. Jadi di situ hint pertama ataupun di situ dah menunjukkan lembu ni dah terasa diancam dah sebab ramai datang kat Diancam dia. tu apa? Diancam tu macam Tak selesa. mana nak cakap tak selesa, rasa macam tak secure. Rasa macam tak selamat. Macam tu. Sebab apa rasa tak selamat? Sebab ramai kat sebelah dia. Jadi dia kena kepung. Lain dengan lembu yang ini. Lembu yang ini tak ada orang pun kat sebelah dia. Jadi dia diam je. Tapi yang ini tengok 1, 2, 3. Tu belum lagi yang belah sini tepi dia. Sebab tu dia akan rasa macam terancam, tak selamat. Sebab tu hint yang pertama. Sekejap Ustaz terangkan dahulu. Sebab tu hint pertama. Dia dah menendang dah. Itu hint pertama. Jadi kena hati-hati. Jadi confused. Kena hati-hati. Lembu tu dah tunjuk hint yang pertama. Kemudian hint yang kedua. Yang kedua. Okey, hint yang kedua tengok ekor lembu tu. Kalau perasan ekor lembu, dia dah tolak dah ekor dia ke kanan lembu tu. Okey, dia dah tolak dah ekor dia. Dia dah tolak ekor dia. Kenapa dia tolak ekor dia? Untuk halau. Tanda. Untuk halau, tanda halau. Pergi. Dia dah tolak ekor dia. Itu hint yang kedua. Dia macam rattlesnake tapi rattlesnake dia Dan goyang hint yang ketiga tak ada hint lah. Yang ketiga ke kanan terus. saja. Boom, jadi confused. Terus dia Confused tendang. macam ni. Puh.
Jadi itu ilmu lah. Ilmu sedikit lah. Ustaz, Ya, kenapa lembu yang depan tu tak ada orang? lembu depan tak ada orang. Sebab diorang buat gile-gile. Diorang buat gile. Okey, seterusnya. Tak. Ya. Okey, seterusnya Ustaz kongsikan satu lagi. Ini adalah orang kata bahaya. Ini adalah bahayanya bila kita tak pegang lembu tu. Bila nak sembelih, kita tak pegang lembu tu dengan baik. Ini bahaya pada siapa? Pada tukang sembelih. Okey, sekejap. Ustaz tunjukkan satu video. Okey, ini nampak tak video dia? Nampak. Nampak, alhamdulillah. Okey, tengok. Ini sebab apa? Sebab tak ada orang pegang kaki lembu. Tak ada siapa pegang kaki lembu. Ini bahaya dia. Apa bahaya dia? Tak ada siapa pegang kaki lembu. Sebab tu bahaya dia lah. Kena bila sembelih ni kena pegang. Kenapa? Kena pegang. Kalau tak pegang bahayalah. Bahaya pada siapa? Pada tu sembelih. Bahaya pada siapa? Pada Dia bukan kena ikat ke? dia ikat sebelah saja. Sebelah saja yang diikat. Lagi sebelah tak ikat. Kenapa sebelah aja? Itulah silapnya. Itu silap dorang. Kalau kita nak sembelih, kalau kita nak sembelih lembu, kena jaga yang itulah. Kena tengok ada tak orang pegang kaki. Kalau nak selamat kena bersilang. Kaki lembu, kaki kanan silangkan dengan kaki kanan belakang, silang dengan kaki kanan depan. Itu nantilah. Bila dah besar nanti korang akan tahu. Okey, berapakah tahap umur haiwan yang boleh dijadikan korban? Berapa tahap umur? Okey, kalau unta berumur 5 tahun, masuk ke 6 tahun. Jadi bila unta tu dah berumur 5 tahun dah boleh dah untuk kita jadikan dia sebagai haiwan korban. Kalau lembu, kerbau dan kambing, apa dia Anas? Atas 6 tahun? Atas 6 tahun pun boleh juga. Tapi yang seelok-eloknya 5 tahun masuk ke 6 tahun. Itu yang sebaik-baiknya, seafdolnya. Kalau lembu, kerbau dan juga kambing 2 tahun masuk ke 3 tahun. Itu yang sebaik-baiknya. Seterusnya biri-biri ataupun kibas. Setahun masuk ke 2 atau sudah bersalin gigi hadapan. Yang ini pengembala kambing itulah yang akan tahu dah tukar ke belum. Ustaz, boleh tak Ustaz nak tunjuk saya muka lembu tu lagi? Yang ada gigi orang. Ustaz, Ya. kenapa Ustaz? Kenapa apa? Kenapa lembu, kerbau, kambing semua tak sama nak sembelih? Okey, tak sama. Disebabkan yang pertama disebabkan saiz. Saiz unta lain, saiz lembu, kerbau lain, kambing sebab lain. lembu, kerbau, kambing semua besar-besar. Yes, sebab tu saiz dia lain. Dan umur haiwan ni tak sama macam umur manusia. Ada beberapa haiwan tak sama dengan umur manusia. Macam kucing. Kucing umur dia tak sama macam manusia. Kalau anak kita baru lahir, anak kita dah setahun kena tunggu 365 hari. Kalau kucing tak perlu 365 hari untuk tahu dia setahun ataupun tidak. Dia tengok pada bulan. Itu nanti lebih tinggilah. Sekolah menengah nanti korang akan belajar lah. Dan unta, cara nak sembelih unta macam mana? Cara nak sembelih unta Daripada badan cara dia. Daripada badan. Sebab unta ni sekejap Ustaz tunjuk Sebab unta ni leher dia tinggi, leher dia panjang. Unta leher dia panjang. Macam zirafah. Takif okey ke Takif?
Okey, sebab unta ni leher dia panjang. Leher dia macam zirafah, panjang. Jadi nak buat macam mana? Nak sembelih macam mana? Adakah kita nak ikat juga macam lembu? Tak perlu. Okey, kita tengok unta ini dia unta. Leher dia panjang. Jadi kita nak sembelih kat mana? Sebagai contoh kita ambil yang ini. Kita nak sembelih dekat mana kalau unta ni? Takkan kita nak sembelih dekat sini. Takkan kita nak sembelih sini. Takkan kita nak sembelih sini. Tak. Unta dia akan sembelih di sini. Unta akan sembelih di sini. Sebab itu leher dia. Kalau kita sembelih dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini, salah tempat, habis. Unta tu akan serang kita balik. Contoh macam ini. Ini dah viral dah dulu. Ustaz kongsikan balik. Jadi Ustaz mutekan dahulu semua. Ini adalah orang kata salah satulah. Salah satu orang kata akibat daripada salah sembelih. Salah sembelih. Okey, Ustaz mutekan dahulu. Kita tengok sama-sama. मुला हाथ में दी को छोड़ मुला क्या कलर चाहिए ना पहले Okey. Ditarik dia. Kena gigit lepas tu ditarik. Sebab apa jadi macam tu? Sebab yang pertama dia salah sembelih. Tak betul lah tu Ustaz. Mana ada? Okey, dia salah sembelih. Sebab apa? Dia kalau tengok balik kalau tengok balik di sini, masa dia nak sembelih terhalang dengan pokok. Jadi bila dia nak sembelih tu sekejap Ustaz. Ni lagi sekali. Yang ini dia dah terhalang dengan pokok. Tengok. Leher unta ni dah dekat sebelah pokok ni. Dia sebelah sana. Jadi dah tak nampak dah dia. Leher unta ni dengan sebaiknya. Jadi dia potong, salah. Kata bukan salah ni lah, bukan salah cara, cuma mungkin tak kena pada tempat dia. Sebab tu Ustaz kata unta bukan macam lembu, bukan macam kerbau kena sembelih tengah-tengah ni, bukan. Dia dekat sini. Dan unta ni leher dia nipis saja. Kita tarik macam tu dah boleh dah. Dah boleh sembelih dah. Jadi itu lah, unta dengan lembu, kambing dan sebagainya. Ya? Apa yang buntul dekat unta tu apa benda? Apa dia Anas? Lagi sekali. Tak, yang ada dekat badan unta tu, yang tinggi tu. Apa benda tu? Tulang tu. Okey, sekejap. Ustaz tunjuk lagi sekali. Okey, yang ini. Yang ini. Mana dia? Yang ini Anas. Okey, yang ini adalah simpanan air bagi unta. Unta ni dia boleh berjalan jauh. Dia boleh berjalan jauh. Jadi untuk segarkan badan dia, dia akan simpan air dekat bonggol ni. Air tu dalam tu. Dia akan masukkan air banyak-banyak dalam bonggol dia ni. Jadi bila dia perlukan air, dia akan ambil air, masuk badan dia balik apa semua. Itu antara orang kata kelebihan lah bagi unta. Dan kalau kita nak menaiki unta, kita akan duduk dekat sini. Kita akan duduk kat sini. Jangan kita duduk atas ni. Allahu Akbar. Jangan kita duduk atas ni. Kalau kita duduk atas ni tak stable kita. Sakit kita punya punggung. Kita akan duduk dekat sini. Dan jangan duduk atas sini. Kalau duduk atas sini, kesian unta. Tinggi-tinggi tu.
Woody be Tak like, tajam dekat bontot saya. Jangan duduk sini. Kalau duduk sini, kalau Nanti unta naik je kaki, kita akan gelongsor ke belakang. Sebab tu kita akan duduk sini. Kalau unta naik kaki, kita boleh bersandar dekat bonggol dia. Dan kalau kita duduk dekat sini, kalau unta tunduk je, habis kita gelongsor ke bawah. Sebab tu kita duduk sini. Kalau nak menaiki unta lah. Nanti siapa-siapa yang pergi umrah, pergi Mekah, Madinah, dia akan dapat lah. Tak ada ke Naik orang unta. naik? Ada ke orang naik kuda? Orang naik kuda. Kuda ada. Ada. Unta pun ada juga. Ada. saya pernah. Ada orang Saya naik. pernah. Kuda Ada orang naik. unta pun ada orang naik juga. Orang naik ayam ke? Okey, unta dan lembu 7 bahagian, manakala kambing 1 bahagian. Apa maksud bahagian-bahagian ni? Jadi unta dan lembu ini boleh dikongsi dengan 7 orang. Boleh dikongsi dengan 7 orang untuk seekor. Tapi kalau kambing seorang sahaja. Jadi contoh, sebagai contoh, untuk seekor unta. Akif, Anas, Kaisar, Iman, Ryan, Haris, Ruzain. 7 orang nak kongsi. Sama-sama lah. Sebagai contoh, unta harga dia sebagai contoh, unta harga dia 3,000. Ui. Sebagai contoh. Ni contoh sajalah. 3,000. Jadi 3,000 ni bahagi pula dengan 7. Bahagi pula dengan 7. Sebab apa? Sebab 7 orang. Jadi Iman 1 bahagian, Taqif 1 bahagian, Anas 1 bahagian. Jadi itulah. Kalau nak buat seorang 1 bahagian boleh ke? Boleh juga. Contoh Anas. Anas dapat gaji beribu-ribu. Sebagai contoh. Unta Anas nak support, dia seorang saja. Anas 1 ekor unta untuk Anas sahaja. Pun boleh juga. Tak ada masalah. Tapi kalau nak kongsi, kena 7 orang. Untuk unta dan juga lembu dan juga kerbau 7 orang. Kambing seorang sahaja. Ya? Kibas ni apa? Ustaz. Kibas ni kambing biri-biri. Ada setengah orang panggil kambing biri-biri, ada setengah orang panggil kibas. Dan kibas ni pun ada setengah orang mengatakan kibas ni hampir sama. Nanti Sama. dekat Arab lah kebanyakannya ada kibas. Sama apa Ustaz? Apa dia? Jadi Ustaz cakap kibas ni sama dengan apa? Sama dengan kambing. Bentuknya hampir sama dengan kambing, kibas. Okey, sebagai contoh, sekejap Ustaz cari. Rasanya ada dekat ni Google. Ustaz, kenapa dia tak naik kerbau je? Tak naik Kerbau kan kerbau. senang. Buat apa nak naik kerbau? Sekejap ya. Kena. Kibas. Yang ini. Kibas hampir sama macam kambing biri-biri. Dan ada juga orang panggil kibas ni sebagai kambing biri-biri. Oh. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan tahap umur dan juga berapa bahagian untuk buat korban. Sebab tu kalau kita pergi surau akan ada orang tulis, okey, lembu 1 bahagian lagi, kambing 1 bahagian, kambing pula unta 1 bahagian lagi, kerbau 1 bahagian lagi. Jadi apa maksud bahagian? Maksudnya seorang, boleh lagi seorang masuk. Cuma tak boleh, contoh 1 bahagian tak boleh kongsi 2 orang. Contoh Iman dan Raya nak kongsi 1 bahagian. Tak boleh. 1 bahagian untuk seorang sahaja. Okey, info tentang korban. Boleh ke kita jual daging korban? Jawapannya tak boleh. Kecuali kalau orang fakir miskin. Orang fakir miskin, dia boleh jual daging korban. Untuk apa? Untuk dapatkan pendapatan dia. Ustaz. Ya. Okey, seterusnya. Mengapa perlu laksanakan korban? Sebab korban ini adalah ibadah kepada Allah. Dan banyak hikmah sebenarnya kita dapat daripada pelaksanaan korban. Kita tak boleh, orang kata, kita tak boleh biarkan sesuatu tempat itu tanpa ada korban. Kalau boleh, kalau kita mampu, kita buat korban. Dan apakah perbezaan Aidilfitri dan Aidil Adha? Hari Raya Aidilfitri disambut sehari sahaja.
Hari Raya Aidiladha disambut 4 hari dengan laungan takbir. Jadi malam ini adalah last. Malam ini pula lepas asar ni adalah last. Kita laungkan takbir. Jadi 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Jadi malam ini last. Dan petang ini juga last kita sembelih lembu. Esok dah tak boleh dah. Esok kalau nak sembelih lembu juga, dia akan dikira sebagai apa? Dikira sebagai sembelih biasa saja. Bukanlah sembelihan korban. Dan yang terakhir, apakah hukum melaksanakan korban? Hukum melaksanakan korban adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut bagi yang mampu. Bagi sesiapa yang tidak mampu, tak perlu ataupun tak boleh nak laksanakan korban pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia tak mampu. Tapi kalau dia mampu, kena laksanakan korban. Jadi itu adalah sedikit sebanyaklah cerita penerangan berkenaan dengan Hari Raya Aidiladha. Sebenarnya Ustaz nak tunjuk banyak lagi video. Tetapi Ustaz takut ada yang takut darah. Jadi Ustaz tak boleh nak tunjuk banyak video lah untuk Hari Raya korban ini. Ya, Anas. Kenapa kambing tu pakai spek mata? Itu kena tanya kambing itulah. Lembu tu kuat. Okey. Jadi apa dia? Dia lembu tu pergi gym ke? Lembu tu pergi gym. Bukan manusia saja, lembu pun pergi gym. Okey. Iman jangan buat mulut macam tu, Iman. La ilaha illallah. Okey, jadi hari ini kita selesai untuk pembelajaran ibadah korban, iaitu berkenaan dengan Aidiladha. Sebenarnya banyak lagi kita nak cerita berkenaan dengan Aidiladha. Cuma Ustaz kecilkan ataupun Ustaz pendekkan lah. Ustaz pendekkan supaya apa? Supaya korang semua faham. Sebenarnya banyak lagi berkenaan dengan sembelihan kambing, unta, lembu macam mana, agihan dan sebagainya. Itu kena tahu jugalah. Tapi itu insya-Allah kita akan belajar pada topik yang akan datang insya-Allah. Jadi untuk kelas 2 dan juga kelas 3 Ustaz kasih banyak-banyak. Untuk kelas 4 stay dahulu. Dengan tamhid. Sebelum kita ni Ustaz tangkap gambar dahulu. Sekejap. Semua buka video dulu. Semua buka video dulu. Okey, kita tangkap gambar sekejap. Hazril Haizil, Arisa Hani, ya. Ustaz. Ayo. Ustaz. Dengarkan suara Ustaz? Dengar. Dengar, alhamdulillah. Tu. Alhamdulillah yang tak apa-apa elok sikit ni. Okey, semua sekali buka video. Kita tangkap gambar sekejap. Okey, Haizil, where are you Haizil? Iman, la ilaha illallah, Iman. Okey, semua sekali sedia. Senyum 1 2 3. 1 2 3. Lagi minggu hadapan untuk subjek ibadah dan kita akan teruskan subjek solat untuk minggu hadapan. Tapi hari ini sepatutnya solat kita tundalah. Sebab hari raya Aidiladha kita tunda untuk minggu hadapan insya-Allah. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih kepada kelas 2 dan juga kelas 3. Kelas 4 boleh stay. Kita akan teruskan pada tamyiz. Ya, Taqif? Bye. Ada line tadi. Oh, tak ada line tadi. Oh, minta